Kata Tok Guru Haji Adi yang kita kasihi ini. Kata Tok Guru Haji Adi, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Bla 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 bla. Akhirnya dia kata kerana UMNO mengekalkan perlembagaan penjajah. Itu yang dikatakan oleh Tok Guru Haji Adi di Bangku Paradong. Pemuda PAS cetok, itu bukan dicetok oleh pemuda UMNO. Pemuda PAS cetok ketika itu dan tampar di dinding. Ketika itu semangat Islam, semangat jihad yang dibakar oleh Haji Adi terlalu kuat. Sehinggalah berlaku di Kedah. Kejadian di Memali itu antara kesannya lah kerana kesal amanat Haji Adi. Ya. Kerana Haji Adi kata mengekalkan perlembagaan penjajah. Akhir sekali bila Haji Adi jadi ahli parlimen, molek-molek dia sumpah dalam parlimen, saya bersumpah akan mempertahankan perlembagaan negara. Saudara-saudara sekalian, bertanyalah, kita menentang UMNO bukan kerana lama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama Barisan Nasional. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Hadi bin Hadi Awang, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan. Saya ingat balik ke pimpinan Tok Guru Aziz. Kalau dia berjalan di mana-mana, dia buat 2 batas pen. Orang tanya kenapa 2 batas pen Tok Guru? Dia petunjuk. 1 batas pen ni hak Ambo. 1 batas pen ni hak kerajaan negeri. Okay, baik, saya nak teruskan kepada Saudara Jemin pula. Okey, Saudara Jemin. Saya ada scroll lah kan, tengok-tengok balik Facebook, tengok-tengok balik berita, dan saya terjumpa satu hashtag yang saya rasa cukup menarik. Sumpah jadi abu. Mungkin Saudara Jemin ingat kot, sumpah jadi abu. Dan benda ni saya nak baca sikit ya. Ini kenyataan daripada ini apa yang diucapkan oleh Nik Abdul. Isu kerjasama yang minta duit. Isu tu ana tahu dan memang daripada Tok Guru. Bukan Tok Guru Presiden suruh minta 2 juta, tapi dalam pengetahuan Tok Guru. Dia tak beritahu Ustaz Zaharuddin sebab Ustaz Zaharuddin tak perlu tahu. Itu level lain, bukan level menentu. Ana tahu. Jadi itulah tercetusnya hashtag ana tahu dan juga hashtag sumpah jadi abu. Dan Ni Abdul sendiri dalam beberapa rakaman yang lain menafikan, di peringkat awal menafikan perkara tersebut. Tetapi apabila terbongkar segala-galanya, keluarlah bahawa tipu ni dibenarkan. Jadi sekarang ini kita melihat kepada apa yang berlaku berkenaan dengan kita kata PAS ini dia berbelit-belit. Drama PAS ini dia punya kisah dia tu, kita kata saya pun tak tahu kalau kita tengok cerita Indonesia sinetron tu mungkin dia berepisod-episod, beribu-ribu episod. Dia pusing ke sana. Lah ni. Dia pusing ke sana, dia pusing ke sini. Last kali dia juga yang betul. Ya, di peringkat awal menafikan, tidak, bukan saya, bukan itu, ini fitnah. Last sekali sebenarnya bohong itu dibenarkan dalam Islam. Keluarlah macam mana yang Saudara Jemin bagi tahu tadi, keluarlah dalil-dalil yang mengiyakan tindakan mereka. Seolah-olah apa yang mereka buat ini sentiasa betul dan tidak pernah akan silap. Jadi Saudara Jemin, kita tengok PAS sekali lagi pada tahun 2021. Pada tahun 2021 sekali lagi, sebelum ini mengatakan bahawa PAS kuat bersendirian. Tetapi Haji Hadi tahun 2021 mengatakan bahawa Perikatan Nasional perlu kukuh. UMNO, PAS dan juga Bersatu perlu bersama untuk kerajaan Melayu Islam. Digunakan sentimen Melayu Islam lagi sekali lagi. Jadi adakah sikap PAS ini menjadi benteng kepada Muhyiddin untuk mempertahankan kerajaan yang kita, kerajaan 109 lah saya kira ya.
Ni kita tak tahu ni dengan kes COVID yang makin meningkat, dengan MP-MP yang disahkan positif, yang kita minta supaya Allah SWT memberikan kesembuhan kepada mereka. Jadi dan kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, dan kita tengok PAS masih lagi sandiwaranya tetap berterusan. Jadi komen Saudara Jemin. Okey, kalau kita nak tengok siri cerita Hindustan yang dikarang oleh Haji Hadi ni memang terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita ingat daripada sejarah Haji Hadi di Banggung Paradong di Terengganu, apa yang dia ucap? Yang menjadikan satu dipanggil apa? Amanat Haji Hadi. Ya. Kata Tok Guru Haji Hadi yang kita kasihi ini. Kata Tok Guru Haji Hadi, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Bla 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 bla. Akhirnya dia kata kerana UMNO mengekalkan perlembagaan penjajah. Itu yang dikatakan oleh Tok Guru Haji Hadi di Banggung Paradong. Pemuda PAS cetok, itu bukan dicetok oleh pemuda UMNO. Pemuda PAS cetok ketika itu dan tampar di dinding. Ketika itu semangat Islam, semangat jihad yang dibakar oleh Haji Hadi terlalu kuat. Sehinggalah berlaku di Kedah. Kejadian di Memali itu antara kesannya lah kerana kesal amanat Haji Hadi. Ya. Kerana Haji Hadi kata mengekalkan perlembagaan penjajah. Akhir sekali bila Haji Hadi jadi ahli parlimen, molek-molek dia sumpah dalam parlimen, saya bersumpah akan mempertahankan perlembagaan negara. Itu Haji Hadi. Makna kata setelah umat Islam bergaduh kerana seekor ayam. Ayam ni siapa sembelih? UMNO. Tak boleh makan. Sembelih hari UMNO jangan makan. Kenapa? Tok Guru Haji Hadi kata. Masa tu Ustaz Hadi kata. Dan satu tahap tak soknya pimpinan PAS masa tu, kepimpinan ahli PAS di kampung saya sendiri, ada seorang ustaz bernama Ustaz Makno Deri yang ada PhD dalam syariah. Katanya dia, kalau di sebelah rumah kamu itu ada orang UMNO, maka jangan buka jendela-jendela kamu bersama kepada orang UMNO. Mari mana semua tu? Ini mari daripada ajaran Haji Hadi. Makna kata, kuatnya Haji Hadi kata, jangan berkawan dan bermusuh dengan UMNO sehingga kan seruan jihad. Syahid, takbir, Allahu Akbar. Nak menentang UMNO. Jadilah Haji Hadi sebagai Menteri Besar di Terengganu. Dan saya kira ketika itu dah selepas peristiwa Haji Hadi tak boleh dah jadi MB, timbul kerajaan perpaduan. Masa tu zaman Pak Lah. Dan sehingga kan, maybe boleh betulkan saya kerana itu fakta saya tak ingat. Tapi sehingga kan perkara ini menyebabkan PAS dah pecah dua. Tok Guru Aziz almarhum tak suka sangat ada konflik dengan Tok Guru Haji Hadi kerana menjaga PAS itu sendiri. Tetapi kerana kuatnya gerakan daripada kumpulan Haji Hadi yang nak menyatukan PAS dan UMNO, sehingga kan Tok Guru Aziz ketika itu Musyawarah PAS nak memanggil Haji Hadi dalam muktamar khas untuk buat Haji Hadi. Pernah berlaku. Kenapa? Sikap Tok Guru Haji Hadi yang tak boleh dibaca tetapi terlalu liar dalam politik dia. Dan akhirnya setelah dipujuk dah jadilah muktamar biasa, tak jadi. Dan Tok Guru Aziz kata kerajaan perpaduan ditutup. Tak ada lagi perbincangan dengan UMNO. Bicara awak kira asal rakyat boleh. Tapi nak bicara, nak pakak, nak gabung, tak ada. Tok Guru Aziz kata. Tetapi timbul balik. Timbul, akhirnya hari ini jadilah kerajaan yang dipanggil kerajaan Tebuk Atap. Setelah dia bersumpah di atas nama Allah, setelah dia berceramah seluruh daripada Perlis sampai ke Kelantan bahawa PAS tidak sama sekali akan bersama dengan UMNO, hari ini terbukti PAS bersama dengan UMNO. Dan sebenarnya bukan juga kerana PAS nak bersama dengan UMNO. Sebenarnya yang PAS hanya nak berkuasa. Ya, semua masuk politik nak berkuasa. Tetapi yang menjadi masalahnya, dulu rakan kita, DAP, rakan kita ini, PAS kata lebih baik minum kopi dengan DAP daripada minum arak dengan UMNO bla bla. Macam-macam dipuji DAP, dan saya masih ingat berkenaan dengan darurat di Teluk Intan. Ketika itu Diana Sofia menjadi calon PRK di Teluk Intan. Tok Guru Haji Hadi ceramah. Tok Guru Haji Hadi mengingatkan kepada pengundi di Teluk Intan bahawa DAP rakan yang baik.
DAP lah yang mempertahankan Kelantan, linkage yang bangun. Tidak setuju dengan daurat di Kelantan. Tepuk tangan rakyat. Haji Hadi berceramah. Tak PAS menyatakan komitmen dia bahawa darurat ini betul-betul hanya untuk kuasa. Ming, masa tu saya duduk sebelah Ustaz Hadi tu. Betul. Saya di bawah ambil gambar masa tu. Saya ingat lagi. Saya tukar ambil gambar lagi masa di Twintan tu. Saya tukar cameraman. Masa tu dah ada dah timbul-timbul. Tapi kerana jadi nak tunjuk bahawa PAS dan DAP tidak ada masalah. Tunjuk berpeluk dengan Berganding Sofia lah. Berpeluk dengan linkage siang masa tu. Jadi masa tu kita pun Alhamdulillah PAS boleh lagi dengan DAP. Tetapi tak tahulah apa perbincangan di belakang. Timbul dalam muktamar. DAP menghalang PAS untuk melaksanakan hudud. Kanun Syarah Jenayah. Lepas tu dinamakan sebagai RUU 355. Tendai ataupun halau DAP. Kenapa? Kata dia DAP nak menghalang PAS nak melaksanakan hudud ataupun kanun Syarah Jenayah yang kita namakan sebagai RUU 355. Nah hari ni bila dah jadi kerajaan, RUU 355 tak bunyi. Tiba-tiba bunyi Timbalan Menteri Agama. Kata kita akan buat. Kita nak tanya nak buat di mana? Di kedai kopi. Bila parlimen digantung, baru nak cakap nak bawa. Nak buat di mana? Itu menunjukkan bahawa parti PAS ini, dia memang pakar dalam bab menipu. Kerana itulah, walaupun orang kata macam-macam kepada YB Peguam PAS lama ni, sebenarnya YB PAS Peguam lama dan saya sendiri dan beberapa rakan ni perlu untuk menyatakan kepada rakyat kejahatan. Saya minta maaf, saya guna perkataan kejahatan. Kejahatan PAS yang menggunakan agama ni, kelemahan orang Melayu kita ni bila berkata dengan agama. Lah sebagai contoh lah. Seorang pencuri, tapi dia beragama Islam. Dia mencuri. Hari-hari dia makan makanan mencuri. Tiba-tiba kita letak dalam makanan nasi dia makan. Lepas habis dia kata, babi tu, Masya Allah, dia punya melompat terkejut. Katanya babi ni haram. Tapi dia buang pok, dia menyamuk tak terasa. Mana kadang bila menyentuh bak hal haram yang masa ni tak boleh. Jadi PAS ini nak tidak, mesti ada orang yang mendedahkan penyelewangan agama ni. Kena ada orang yang memberitahu PAS ni, betul lah media asing kata PAS parti ajaran sesat. Kenapa saya kata betul PAS parti ajaran sesat? Kerana bahawa manusia ni, setiap anak Nabi Adam ini akan melakukan kesilapan. Tetapi dalam PAS tak ada. Kebenaran itu ada pada Haji Hadi. Dan ada seorang pimpinan PAS ketika muktamar memberitahu Haji Hadi terhindar daripada dosa-dosa kecil. Dia punya taksub kepada Haji Hadi dia tahap tu. Dan saya sendiri untuk makluman, mungkin WB tak kenal saya masa tu. Saya ketika bermulanya era perpecahan PAS, saya adalah blogger. Dan nama saya disebut dalam muktamar nombor 1 oleh Ustaz Idris masa tu. Muktamar di Shah Alam. Ustaz Idris menyebut Jeming Hassan, blogger yang tidak boleh dipercayai. Saya masih ingat lagi. Benda ni dibaca di dalam muktamar oleh Ustaz Idris. Saya pemain luar tetapi saya memang tak suka pada PAS yang nak cenderung pada UMNO. Dan akhirnya PAS ada kumpulan baru. Yang ni kalau kita ingat dulu penulis di Facebook El Haraki. Yang dia sokok tu Tok Hussein Choi. Kerana nak berlawan dengan kami. Kami dulu tidak diupah oleh siapa-siapa. Tetapi kami sayang pada PAS. Kerana bagi kami inilah parti Melayu yang sepatutnya membela Islam. Yang kita lihat almarhum Tok Guni Aziz dan Ustaz Fadil nak bawa. Kalau saya ingat balik ke pimpinan Tok Guni Aziz. Kalau dia berjalan di mana-mana, dia buat 2 batas pen. Orang tanya kenapa 2 batas pen Tok Guru? Dia petunjuk. 1 batas pen ni hak amba. 1 batas pen ni hak kajian negeri. Kalau berkenaan dengan hak peribadi, amba guna hak peribadi. Tapi kalau hak kajian negeri, amba guna batas pen kajian negeri. Betapa almarhum Tok Guni Aziz menjaga benda-benda macam ni. Hari ni kita tengok bagaimana mereka. Sebagai contoh, Ustaz kita panggil. Menteri jaga sawit tu. Berjuta-juta. Ubah jabat sahaja. Menteri mewah. Dia yang tak tahulah siapa bagi cadangan dia. Menteri mewah. Dah keluar mewah, tukar boleh. Kasar balik. Berapa ratus dah habis kerana nak tukar letterhead. Dalam keadaan pandemik. Dalam keadaan negara yang patutnya berjimat cermat. Dulu saya sebagai penyokong PAS ni, cerita yang ahli ataupun pimpinan PAS selalu cakap pada kami ni, Tok Guni Aziz, ketika dia mula menjadi menteri besar, dasar jimat-jimat dia, ekong pun
Patut pukul 9 buka, pukul 10 baru buka. Biasanya kong orang buka pukul 8. Sebab dah masuk-masuk tersejuk dok. Tu kata buka pukul 10, pukul 4 tutup. Dah jimat. Makan nasi buku. Hari ni kita tengok di parlimen. Okey, ada UMNO yang pandai ni ambil daripada agensi ni makan. Sekali makan berapa ribu habis. Mana PAS Islam lagi? Mana kata Parti Islam se-Malaysia tu hanya tinggal pada nama. Jadi menjadi masalah lah. Parti yang selalu merasakan kebenaran itu milik dia. Kalau dibiarkan, hancur negara. Hancur negara. Jadi walaupun kami akan dikata macam-macam lah. Bakal penghuni neraka lah. Kami ni anak dajjal lah. Tak apa, kerana saya yakin yang selalu ataupun yang kuat juga menawar syurga dan neraka ni dajjal lah. Tangan kanan syurga, tangan kiri neraka. Jadi syurga neraka tu bukan di tangan dia, bukan di tangan dajjal, tapi kita masuk ke syurga kerana ihsan Allah SWT. Walaupun saya tidak alim, tidak warak, saya harap kerana saya membongkarkan kesesatan, kejahatan PAS ini, semoga Allah menjadikan ini satu jalan untuk saya masuk ke syurga. Saya pemuda yang mengejar syurga, bukan PAS saja. Masa lepasnya, dia rasa dia saja kejar syurga dan parti dia saja yang masuk syurga. Itu yang jadi masalah besar hari ini.